تنتظركم. ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk yang menjadi tujuan mantik ataupun yang menjadi maksud bagi mantik. Dan yang mantik nak ajak kita ni, mantik nak ajak tentang dua perkara kan, kita sebut banyak kali. Yang pertama, mantik sebenarnya nak ajak kita ni buat takrif ataupun nak membahaskan takrif ataupun disebut qaulun syarih. Yang kedua, mantik nak ajak kita secara zat, secara sebenar, secara asal, nak ajak kita ni macam mana nak buat kias kan, bagaimana nak aturkan, nak bina kias yang tepat. Dan kedua-dua takrif dan kias ni adalah sesuatu makna yang menyebabkan kita boleh menyingkap pengetahuan yang sebelum tu kita tak tahu kan, ikut jenis. Kalau pengetahuan tu tasawur, ilmu ada dua kan. Kalau ilmu tu ilmu tasawur, maka yang menyingkap ilmu tasawur tu yang kita majhul, kita tak tahu sebelum tu, adalah al-mu'arrif ataupun ta'rif ataupun qaulun syarih. Dan kalau ilmu ataupun pengetahuan tersebut berbentuk tasdiqi yang ada hukum kan, ilmu ataupun makna yang menyingkap pengetahuan tersebut tasdiqi itu adalah al-qiyas kan. Jadi mantik nak ajak kita buat dua benda ni saja sepatutnya, ataupun yang paling awal, tujuan awal mantik nak ajak dua benda ni. Dan bab-bab lain tu sebagai mukadimah ataupun juzuk untuk untuk membina kias ataupun takrif kan. Jadi sebelum ni kita dah habis bincangkan juzuk dan juga mukadimah bagi bab qaulun syarih. Mukadimah tu bab ilmu, bab lafaz, bab dilalah, 3 bab kan. Mukadimah dia tak masuk maudhu' lagi tu. Kemudian bab yang menjadi juzuk bagi takrif, iaitu bab apa? Bab al-kulliyatu al-khamsah ataupun disebut secara masyhur dalam kalangan ahli Yunan sebagai isaruji kan. Kulliyat kham tu isaruji lah kan. Isaruji bermaksud al-kulliyatu al-khams, jinsun, faslun, naun, khassatun dan juga aradun amun, semua tu disebut sebagai isaruji. Jadi bila habis kita bincangkan bab isaruji ataupun juzuk bagi takrif, sekarang ni kita nak bincangkan takrif tu sendiri. Kita nak bincangkan majmu' ataupun gabungan daripada isaruji tadi yang kita bentuk dan kita hadirkan di zihin. Dengan sebab kita hadirkan di zihin tu, kita sampai kepada maklumat baru yang sebelum tu kita tak tahu, disebut sebagai majhul kan. Waktu dars yang awal dulu, nombor 1, nombor 2 dulu kan, first dan second dulu, kita ada bincangkan tentang fikir, al-fikru ataupun an-nazaru kan. Dan kita takrifkan an-nazaru ataupun al-fikru dengan, siapa boleh sebut? Zaidi boleh sebut? Ingat ke tak? Oh, tak main lagi. Tak main lagi lah? Confirm? Main start bab apa? Dilalah. Oh, nasib baik tahu. Rugi lah. Hafali. Tertibu
Jadi takrif fikir seperti yang Bali sebut ataupun seperti yang Syamsiah sebut, tertib susun, umurin maklumatin, kan, lit ta'addi ila majhulin. Tartibu susun wad'u syai'in fi martabatih, kan, letak sesuatu ke tempat dia tu, susun lah tu. Tartibu susun, umurin akan perkara-perkara ataupun maklumatin yang telah diketahui akan maklumat itu yang telah sedia ada di zihin kita ni, kita susun. Lit ta'addi, tujuan susun tu untuk membawa, lit ta'addi tu untuk membawa ataupun menyampaikan ila majhulin, kepada perkara yang belum diketahui, perkara yang belum kita singkap. Jadi bila kita sebut aku sedang berfikir, yang tu maksud dia aku sedang menyusun maklumat yang telah aku tahu, aku susun atas hai'ah tertentu, bentuk tertentu, ada depan, ada belakang, ada kemudian, ada yang awal. Dan dengan sebab susunan tu, aku sampai kepada satu natijah ataupun pengetahuan yang belum aku tahu. Itu makna fikir. Jadi hakikat fikir tu susun, kan. Kalau ilmu yang nak kita singkap tu majhul tu, kan, majhul yang tasawuri, jadi kita susun takrif di zihin. Takrif tu apa? Takrif tu umurin maklumatin. Jadi kalau tartibu umurin maklumatin, tartibu ta'rif lah, kan, tartibu at-ta'rifi ataupun al-mu'arrifi, kan. Jadi disebut dalam mantik ta'rif ni al-ma'lumu al-musilu ila majhulin tasawwuriyin, ataupun al-ma'lumu at-tasawwuriyu al-musilu ila majhulin tasawwuriyin. Diri takrif tu hakikat dia adalah maklumat ataupun makna di akal kita ni yang bersifat tasawur, al-musilu, yang menyampaikan ataupun yang membawa. Al-musilu tu al-muaddi ila, itulah macam tadi ni, li ta'addi ni, li ta'addi tadi, kan, yang kita sebut tadi, al-muta'addi, kan, al-muta'addi ataupun al-musilu, yang membawa ataupun yang menyampaikan ataupun yang menyingkap, yang membawa kepada al-majhuli, pengetahuan yang belum kita tahu, yang majhul kita tak tahu, at-tasawwuri, yang bersifat tasawur. Itu takrif ataupun qaulun syarih. Yang jadi apa? Yang jadi bukan sia-sia tapi hampir sia-sia kot. Orang yang mengaji mantik ni, dia tak nampak mantik guna kat mana. Dia tak nampak mantik ni apa, isi bahagian mana dalam diri kita ni. Apa manfaat mantik kepada kita seorang manusia, tak nampak. Dia mengaji saja, kan. Kalau tak nampak manfaat mantik, jadi kita telah tak settle satu perkara penting dalam tu lah, kan, apa nama tu, mabadi asyarah tu, kan, tiga tu, yang ketiga tu manfaat atau faedah, kan, samarah, kan, sangat penting dan sebenarnya wajib tahu faedah dan kita nak dapatkan faedah tu, kan. Jadi sebenarnya nak tahu manfaat ataupun kat mana mantik sepatutnya kita letak kat diri kita ni. Mantik tu mengawal pemikiran kita ni, fikir. Sebab tu kita takrifkan fikir, kan. Sebab tu kita takrifkan fikir, apa fikir. Jadi kita sebut fikir tu susun maklumat ataupun susun takrif yang menyebabkan kita sampai kepada pengetahuan baru, kan. Jadi ahli mantik sebut, kalau kita nak tahu sesuatu yang bersifat tasawur, bersifat hakikat, nak tahu saja, nak bagi kita boleh bayang hakikat dia apa,
yang menjawab soalan apa itu, ma huwa kan. Kalau pengetahuan tu jenis tu yang kita nak tahu, tasawuri lah tu. Cara dia adalah kita menghadirkan takrif ataupun makna yang menyampaikan kepada majhulin tasawuri tadi ni. Jadi kalau kita nak tahu hakikat ataupun apa itu manusia, contoh secara tafsil, bukan ijmal. Kita semua ni ada pengetahuan dah pun, tasawuri. Tapi ijmali, bukan tafsili. Kita memang tahu manusia tu ni, kita tunjuk ni manusia. Kan? Orang tanya manusia tu apa, kita tunjuk ni. Boleh habak, boleh tunjuk kan. Tu pengetahuan ijmali, pengetahuan orang awam. Dalam ilmu kalam ada bagi bahagi pengetahuan ilmu kepada ijmali dan tafsili. Tapi kalau seorang yang ada mengaji mantik dan yang mumaris ataupun yang mantik jadi darah daging dia kenal sesuatu tu secara tafsili ataupun secara juzuk secara detail. Yang tu yang mantik nak ajak tu, tahu hakikat sesuatu dalam tasawurat, tahu hakikat sesuatu dengan tepat secara juzuk ataupun secara tafsili. Jadi nak tahu secara juzuk secara tafsil hakikat sesuatu tu, cara dia dengan membayangkan ataupun mentasawurkan, menghadirkan juzuk tersebut di zihin atas hai'ah tertentu ataupun susunan tertentu. Kena dahulukan jinsun, kena kemudiankan faslun, kan? Itu syarat takrif. Dan dengan sebab kita hadirkan makna tersebut di zihin menyebabkan kita dapat tahu contohnya insan tu apa secara hakikat. Contoh kita hadirkan al-hayawanu an-natiq. Hadirkan dia punya makna ataupun hakikat, jangan hadirkan dia punya lafaz di zihin, jangan dia duk hadirkan huruf, tak jadi. Kalau kita hadirkan alif, lam, ha, ya, waw ila akhirih di zihin, kita tak tasawur hakikat manusia tu. Yang tu kita tasawur apa tu? Yang tu kita tasawur huruf ataupun tulisan. Kita tasawur tulisan kan. Jadi kena hadirkan hakikat bila disebut al-hayawanu an-natiq. Natiq tu kita hadirkan sesuatu yang berfikir. Hadirkan berfikir. Hakikat berfikir tu. Kemudian al-hayawanu tu ringkasan bagi apa? Ringkasan bagi ayat yang lebih panjang ataupun makna yang lebih panjang, iaitu al-jismu an-nami al-mutaharriku bil iradati. Habis kan? Setakat itu. Ataupun al-hassas. Jadi kena hadirkan maksud jisim. Oh, berjisim. Jisim tu apa? Jisim kita kena tahu juga kan. Jisim tu yang ada panjang, lebar dan tinggi. Tu jisim. Tu makna jisim secara tepat. Kalau tak ada panjang, lebar, tinggi, tu bukan jisim. Sepakat mutakalimun dan juga falasifah. Kan? Yang nama jisim ni yang ada panjang, lebar, tinggi. Jadi kita hadirkan maksud, insan ni hakikat dia ni ada panjang, lebar, tinggi ataupun ada isi padu. Kemudian yang seterus al-jismu, kemudian apa? An-nami. Al-jismu an-namu. Namu kan nami. Nami lah kan, sebab dia asal dia. Al-jismu an-nami, yang membesar, yang menumbuh, yang bertambah saiz sepanjang kehidupan. Kita bayang hakikat tu yang bertumbuh tu. Oh, satu jisim yang ada panjang, lebar, tinggi dan membesar sepanjang hidup. Bukan statik, satu saiz. Kemudian yang ketiga, al-hassas, yang ada panca indera. Hadirkan hakikat tu, oh ada panca indera. Kemudian hadirkan satu lagi, an-natiq. Kan? Bila kita hadirkan semua makna tu, yang tu kita maksudkan, kita hadirkan az-zatiyat ataupun kita hadirkan unsur-unsur zat ataupun hakikat yang membina zat bagi insan. Jadi bila kita hadirkan satu-satu macam tu ikut susunan yang tadi ni, kita hadirkan di zihin, yang tu jadi sababan, kan, fi ma'rifati al-mu'arraf, jadi sebab bagi mengetahui akan al-mu'arraf ataupun al-majhul. Jadi dengan kita hadirkan makna-makna takrif tadi ni, menyebabkan kita ni dapat tahu sesuatu yang sebelum tu kita tak tahu secara tafsil ataupun secara hakikat. Kan? Tapi sebenarnya
setelah kita hadirkan semua makna tadi, al-hayawan an-natiq tadi pun, setelah kita hadirkan semua zatiyat bagi hakikat insan, sebenarnya hakikat insan yang sebenar masih lagi kita tak dapat hadirkan. Masih lagi sebenarnya. Yang tu sekadar manusia mampu buat. Sekadar manusia mampu buat, hadirkan yang tadi yang sebut. Kan al-hayawanu an-natiq. Hakikat sebenar secara paling tepat 100% yang tu Tuhan saja tahu. Tapi la syakka kan, tidak ada syak bahawasanya orang yang mengaji mantik, mengaji bab takrif, pengetahuannya tentang hakikat sesuatu lebih baik daripada orang yang tak mengaji mantik kan, yang hanya tahu pengetahuan tentang hakikat sesuatu secara ijmal. Tak ada syak. Jadi takrif ni digunakan dalam semua kitab-kitab ilmu. Nahwu ke, saraf ke, satgi ada sebutlah ni takrif ni apa, kataan ni jinsun fi takrif. Kataan ni faslun fi takrif kan. Memang gunakan kanun yang sama yang disebut dalam mantik. Kunci nak sedar manfaat ataupun samarah mantik, kena sedar tang fikir tu. Fikir. Takrif fikir tu sedar ataupun faham apa takrif fikir tu. Kemudian kaitkan dengan ilmu tasawuri tasdiqi. Kemudian tengok bila kita mengaji bab takrif ni, kat mana peranan takrif dalam fikir tu. Kan? Takrif mantik secara samarah. Apa takrif mantik? Ingat. Takrif mantik secara zat dan secara samarah. Secara samarah apa? Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khata'i fil fikri. Kan? Satu kanun undang-undang ataupun masalah-masalah kulli, kaedah alatun qanun, satu alat yang bersifat qanun ataupun satu alat yang berupa qanun ataupun berupa masalah-masalah kulli, kaedah-kaedah yang umum, ta'simu yang menjaga bila kita aplikasi mura'ah hu akan qanun ataupun akan alat tadi, balik pada alat. Bila kita aplikasi ataupun kita amalkan alat tadi tu yang bersifat kuli tadi, maka akan menjaga taksimu az-zihna, akan pemikiran, akan fikir, akan alat untuk berfikir ni, zihin kita ni, akal, anil khata'i, daripada tersilap, fi al-fikri, dalam berfikir. Dan kita takrifkan fikir sebagai apa tadi? Tartibu tu kan, tartibu umurin maklumatin lita'addi ila majhulin. Sebab tu kena tahu takrif fikir. Jadi sekarang ni kita nak mengaji ataupun kita nak fahamkan, kita nak bahaskan dekat ataupun tentang al-makna ataupun maklum yang menyebabkan bila kita hadirkan di zihin, menyebabkan kita dapat tahu tentang majhul ketika kita berfikir. Buat nak reban Nabil lah. Reban sini kita mengaji kat rumah Zaidi lah pula. Ada lagi? Ni. Tak ada lagi. Kursi tu tak apa eh? Apa? Kursi. Kursi tu lah kedai makan tu, pergi jalan tu. Meja bersila boleh bersila. Kan kita nak mengaji situ ataupun kita nak bahaskan makna yang menyebabkan kita sampai kepada pengetahuan baru yang dipanggil sebagai al-qawlu asy-syarih. Al-qawlu asy-syarih ataupun al-mu'arrif ataupun at-ta'rif. Minggu lepas kita dah sebut sikit tentang ta'rif bagi al-qawlu asy-syarih. Hari ni kita nak sebut sikit lagi. Tak. Ta'rif al-qawlu asy-syarih ma kanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf al-majhul. Ma kanat, satu perkara, satu makna, satu maklum tasawuri,
kanat adalah yang adalah ma'rifatuhu, mengetahui akan dia tu ma tadi, sababan, sebab. Jadi sebab kan, jadi makrifah tahu qaulun syarih tu jadi sebab fi ma'rifati, pada mengetahui akan al-mu'arraf. Mu'arraf tu yang kita takrifkan, yang kita nak tahu, yang kita majhul, yang kita matlub, yang kita nak tahu. Jadi kat situ yang color biru tu, makrifah yang first tu huduruhu fi az-zihni, kehadiran ataupun istihdaruhu fi az-zihni. Hudur, hadir, adakan di zihin, wujudkan di zihin, kita tasawur di zihin. Hu tu balik kepada ma lah kan, ataupun qaulun syarih tu kita hadirkan di zihin. Fi azini ala hayatin muayyanatin, atas bentuk ataupun susunan tertentu. Jadi isyarat kat sini ada susunan, ada kemudian, ada awal, ada belakang, dan ada awal, ada akhir, ada takdim, ada takhir kan. Tengok makrifah yang kedua tu, ada dua. Makrifah kedua tu ada dua. Yang pertama, tasawuru mahiyati al-mu'arraf, mentasawur akan hakikat mu'arraf. Au tamyizu, membezakan akan, ha tu mahiyah, hakikat mu'arraf, an ghairiha, daripada selain mu'arraf, selain hakikat mu'arraf. Jadi bila sebut hudur, kena hadirkan lah, kena hadirkan di zihin. Makna tu kena apa, khutur kan, apa, lintaskan di zihin. Kalau syarah tadi macam mana sebut tadi, sebiji, kena hadirkan makna satu-satu. Jadi kalau sebut al-hayawan tu, hadirkan seluruh maksud bagi al-hayawan. Jinsun qarib tu satu makna yang mustarid, yang berkongsi antara satu hakikat dengan hakikat lain, yang penuh semua sekali. Ataupun jinsun qarib ni jinsun yang mengumpulkan semua zati yang mustarak bagi satu hakikat. Jadi disebabkan dia kumpul semua zati, sebab tu yang dia jadi banyak tu. Al-hayawan tu dia punya makna dia panjang, sebab dia mengumpulkan semua sekali, mengumpulkan zatiyat yang berkongsi bagi satu hakikat. Kalau jinsun ba'id kan, yang tu jinsun yang mengumpulkan sebahagian zatiyat yang berkongsi kan. Jadi sebenarnya jinsun qarib tu, dalam tu ada jinsun ba'id kan. Jinsun qarib dalam tu secara dimni, secara kandungan ada jinsun ba'id. Contoh jinsun qarib bagi insan hayawan kan. Jinsun ba'id bagi insan apa? Jismun. Dalam hayawan ada jismun ke tak? Ada lah kan. Zaidi ada ke tak Zaidi? Zaidi kat belakang ada ke tak? Tak. Tak ingat ada lupa habis. Jadi tuan dua ada apa? Tak tahu lah. Ni hayawan ni. Hayawan ni jinsun qarib ni kan. Hayawan ni jinsun qarib. Jinsun qarib. Dia gabungan
gabungan jinsun ba'id. Kan? Jadi jinsun qarib yang sebut tadi, dia mengumpulkan semua makna yang berkongsi, semua zatiat yang berkongsi bagi satu hakikat. Ni dia mengumpulkan 1, 2, 3. Kalau jinsun ba'id, ni satu jinsun ba'id, ni satu. Jinsun ba'id. Satu-satu ni jinsun ba'id. Kan? Kalau semakin jauh, semakin sikit ataupun semakin pendek maksud. Kan? Kalau tiga-tiga ni kan, yang paling jauh, yang paling ba'id adalah jismun. Jadi kat dalam jismun ni ada al-jauharu saja kan. Al-jauharu. Habis ya? Lepas tu dalam namin ni ada al-jismun, ada jauhar. Asas ni ada ni 1, 2, lepas tu ada jauhar. Jadi hayawan ni dikumpul semua sekali. Sebab tu takrif yang paling tepat adalah takrif yang gunakan jinsun qarib. Sebab dikumpulkan semua jinsun tambah faslun qarib, kan? Had tam tu kan? Apa nak? Silap. Biar ada orang abang. Katakan dia suka kira tu, apa faslun, apa ni. Ni betul dah ni, semua sini. Tak boleh tambah ni sebenarnya. Sorry. Tak boleh tambah ni sebenarnya. Kalau tambah ni jadi faslun. Tambah jadi faslun. So ni bukan jinsun ba'id ni. Ni bukan. Cuma sebut hayawan tu, dalam dia tu ada jinsun ba'id. Sebut macam tu ya. Dia sebut dalam kitab fi dhimni. Kan al-jinsu al-qarib. Fi dhimnihi jinsun ba'idun. Kan fi dhimnihi jinsun ba'idun. Yang tu betul dah lah tu ayat tu. Tambah-tambah tapi tambah faslun, bukan tambah jinsun. Tambah faslun. Kan. Tambah tak boleh kalau apa faslun qarib. Jinsun tambah jinsun tak boleh. Jinsun tambah jinsun jadi apa? Jadi dua. Jadi dua hakikat. Kan? Al-jismu tambah dengan al-hayawan. Tak boleh. Sebab hayawan tu dalam tu ada jismun dah. Jadi dua hakikat. Tapi ambil faham kat sini, jinsun qarib tu jinsun yang meliputi ataupun yang cover semua zatiat yang berkongsi antara hakikat. Jinsun ba'id tak cover semua, ada yang ditinggal. Dan contoh, kita ambil contoh jismun, dia dah tinggalkan namin dan hassas. Kan? Dia tinggalkan namin dan hassas. Kalau kita ambil namin, kalau kita ambil al-jismu an-nami, maka telah tinggalkan al-hassas. Kan? Kalau kita ambil al-hayawan, maka dimasukkan jisim, namin dan juga hassas. Tak apa lah yang tu. Tengok balik yang tadi, patah balik. Makanat ma'rifatuhu ay huduruhu fi az-zihni ala hayatin muayyanatin. Hadirkan di zihin. Qaulun syarih tu, makna tu kita hadirkan di zihin atas tertib yang tertentu. Dengan maksud tertib yang selalu kita sebut, al-hayawanu an-natiq, kena susun macam tu. Kena tasawur jinsun dulu, selepas tu baru faslun. Tak boleh faslun dulu.
Sebab apa? Sebab faslun tu dia tafsir ataupun dia mensyarahkan ataupun mengkhususkan jinsun. Faslun tu fungsi dia kan mengkhususkan jinsun yang umum tu kan. Masuk faslun tu nak khususkan, dia tafsirkan. Jinsun tu jinsun yang mana, hayawan tu hayawan yang mana, yang natik. Sebab tu dia kemudian tu cara kita berfikir ni, kita fikirkan kalau hakikat lah kan, nak tasawur hakikat. Cara kita tasawur yang umum dulu. Tengok hakikat alam ni, apa ciri yang umum kan? Semua dalam alam ni sifat berjisim, tu umum, tu jinsun. Kemudian semakin mengecil ataupun semakin khusus, dan sekali sampai ke faslun kan. Lepas tu kita nampak, oh hakikat manusia ni macam ni. Yang tu cara yang falasifah buat untuk kenal hakikat sesuatu. Jadi ala hayatin muayyanatin tu merujuk ataupun bagi isyarat kepada penyusunan. Kena ada dulu kemudian. Bila kita hadirkan di zihin atas bentuk ataupun atas tertib tertentu, maka akan jadi sebab ataupun dalam kitab sebut tastalzimu, melazimkan ataupun menyebabkan zihin kita ni mengetahui ataupun menyingkap ataupun tasawur hakikat sesuatu. Bila kita tasawur al-hayawanu an-natik dengan hay'ah tertentu, menyebabkan kita nampak, oh insan kan. Al-hayawanu an-natik, oh insan. Jadi kita pun tahulah insan tu hakikat dia al-hayawanu an-natik kan. Ataupun tamyizuha an ghairiha, membezakan ni, kalau kita tasawurkan tadi tu hayawan natik, automatik kita dapat beza manusia daripada selain manusia. Contoh macam faras dan juga bakar dan juga syajar. Jadi tamyiz tu automatik dapat bila kita tahu hakikat secara tepat. Dia dapat dua sekali. Dan kadang-kadang ada takrif yang bila kita hadirkan di zihin, dia hanya bagi faedah tamyiz saja. Tak tahu hakikat secara penuh, secara sebahagian pun tak kadang-kadang. Dengan kita menghadirkan aradi, makna aradi bukan zati, iaitu contoh macam kita hadirkan maksud ad-dhahik bagi insan kan. Dhahik tu makna aradi, kuli aradi, bukan zati kan. Dan kita sebut aradi ni makana kharijan kan an mahiyati al-afrad. Jadi bila kita hadirkan aradi, kita hadirkan sesuatu makna yang merujuk bukan hakikat sesuatu. Mestilah kita tak boleh nak tahu hakikat sesuatu. Kita tak hadirkanlah hakikat sesuatu tu apa bila kita hadirkan dia punya luar hakikat. Kita hadirkan makna aradi, dhahik bagi insan kan. Kita hadirkan dhahik menyebabkan kita tak boleh tahu hakikat sesuatu, tetapi ada faedah yang lain, iaitu kita boleh bezakan, tamyiz, bezakan manusia ataupun insan daripada hakikat yang lain. Sebab apa boleh bezakan? Sebab makna aradi dhahik tu hanya ada pada insan kan. Dhahik tu satu maksud yang aradi, yang sifat bagi hakikat sesuatu yang ada pada satu hakikat saja, iaitu insan. Jadi bila kita hadirkan makna kulli aradi yang mukhtasun bihaqiqatin wahidatin, maka kita dapat faedah membezakan satu hakikat daripada hakikat yang lain, walaupun kita tak dapat tahu kunhu ataupun hakikat sesuatu. Tapi tamyiz tu juga termasuk dalam faedah ataupun tujuan yang ahli manatiqah tetapkan untuk takrif. Macam kita sebut sebelum ni, faedah bagi takrif ni ada dua. Tahu hakikat sesuatu. Yang kedua adalah tamyizu al-haqiqah daripada hakikat-hakikat yang lain kan. Daripada sini yang sagi berlaku taksim takrif qaulun syarih kepada had dan juga resam.
had dan resam. Had tu takrif menggunakan zati, menggunakan faslun. Resam tu takrif menggunakan aradi, menggunakan khassah. Baik. Ada soalan ke setakat ni? Mana si Hasnu tak main? Kalau tarik dengan resam tu dia bagi kaedah tamyiz kan. Kalau tarik dengan hak tu dia bagi kaedah tahu hakikat. Tapi tarik dengan hak tu dia bagi kaedah tamyiz pula. Automatik. Oh, cuma yang resam tu yang satu je. Resam tu kalau yang qarib, yang tam ada jinsun qarib, jadi tahu sikit hakikat, tahu ba'du. Sebab ada zatiyat sikit situ. Lepas tu kalau yang naqis tu tak ada makrifah hakikat. Hasnu nak tak main? Apa nak jadi? Itu teruk lah. Tengok kitab. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina fi darain amin. Al-qawlu asy-syarih ay hadza babu al-qawli asy-syarih ataupun hadza babun fi bayani al-qawli asy-syarihi wa aqsamihi. Ini satu bab pada menyatakan qaulun syarih dan kisim-kisim bagi qaulun syarih. Musannif akan bahagikan qaulun syarih kepada 4. Hak tam, hak naqis, resam tam, resam naqis. Kita akan bacakan satu-satu. Qaulun syarih kita dah takrifkan dekat papan tu. Qala al-haddu qaulun dalun ala mahiyati syai'i. Al-had kat sini ni al-haddu al-tammu, bukan al-haddu secara umum, bukan. Al-haddu dalam kalam musannif yang kita sebut tadi tu al-haddu al-tammu. Had tam tu khabar dia qaulun, perkataan, ucapan. Qaulun ni sama ada maqul ataupun malfuz, sama ada diucap oleh mulut kita ni, disuarakan ataupun difikirkan di zihin. Setengah sebut boleh juga kita kata ditulis, tapi dengan tambahan, dengan iktibar, ditulis tu untuk menunjukkan apa yang disebut, dan yang disebut tu untuk menunjukkan apa yang difikirkan, bukan yang dituliskan saja-saja. Sebab Nahabak kata dalam kitab-kitab ilmu ada disebut takrif kan. Hak ni apa, hak ni apa, hak ni apa, hak solat apa. Jadi yang ditulis tu pun boleh kita sebut tu al-haddu juga, tapi dengan maksud dia menunjukkan kepada apa yang ada di zihin ataupun apa yang disebut di mulut. Qaulun dalun, menunjuk ia qaulun, menunjuk, memahamkan, ala mahiyati asyai'i, kepada hakikat asyai'i, sesuatu, hakikat bagi sesuatu. Mahiyah sebelum ni kita sebut dia punya maksud iaitu ma bihi syai'un huwa. Mahiyah tu apa dia? Ma bihi syai'un huwa, ataupun ma bihi yakunu syai'un syai'an, ma bihi yakunu syai'an. Sesuatu yang disebabkan oleh dia tu, syai' tu jadi syai', diri dia lah. Kalau bukan kerana diri dia tak jadilah syai' kan. Zat ataupun diri. Mahiyah dengan takrif tadi tu, kalau kita nak terjemah, ana rasa kita terjemahkan dengan diri kan. Nak terjemah apa lagi kan? Terjemah yang nampak tepat. Diri ataupun zat sesuatu.
diri gelas. Tak, diri gelas ni kan. Jadi diri gelas ni, jisim gelas ni menyebabkan gelas ni sesuatu. Syai' itu apa? Syai' itu maujud, sesuatu yang wujud. Kalau kita hapuskan diri gelas ni, tak ada lah gelas kan. Tak ada sesuatu lah. Tambah sikit belakang tu, lepas syai' tu, bitamamihi. Bitamamihi. Nak ihtiras daripada biba'dihi ataupun bijuz'ihi. Sebab ni had tam. Dengan sempurnanya syai' tadi. Jadi had tu satu perkataan, ucapan ataupun makna yang dibayangkan di zihin yang menunjukkan kepada hakikat ataupun diri sesuatu secara penuh ataupun secara sempurna bitamamihi. Tu had tam. Jadi bila kata bitamamihi, kita kena hadirkan semua zatiat, semua makna kuli zati bagi sesuatu. Sebab bitamamihi, dan dengan kita hadirkan tamam juz'iyat bagi sesuatu hakikat, menyebabkan kita boleh tahu hakikat sesuatu bitamamihi. Sebab tu disebut qaulun dalun ala mahiyati asyai'i bitamamihi. Qala wa huwa alladhi yatarakkabu min jinsi syai'i wa faslihi al-qaribaini. Wow, tu istinah bayan pun boleh. Jawab soalan apa itu had. Tadi habaq dah, habaq lagi kan had tu apa pula. Habaq kali kedua had tu apa? Dari sudut mantik, dari sudut susunan, dari sudut juzuk-juzuk dia ni. Dari sudut juzuk wa huwal ladzi, dan dia tu had tadi tu, had tam tadi. Dia punya khabar al-ladzi, had yang ataupun sesuatu yang yatarakkabu tersusun ia balik kepada al-ladzi, tersusun daripada jinsun bagi syai' sesuatu, satu hakikat, dan wa faslihi, dan faslunnya syai' tadi al-qaribaini, sifat kedua tadi tu jinsun dan faslun yang qarib. Jadi kena hadirkan jinsun qarib dan juga faslun qarib secara tersusun. Jadi waw situ memberi faedah tartib jugalah kan, bukan sekadar apa al-jam'u mutlaqan kan. Faham dah kot? Jadi had tam ni, dia punya komponen, dia punya juzuk adalah jinsun qarib dan faslun qarib. Manatiqah kata macam tu. Jadi contoh, kita nak tahu hakikat manusia ataupun insan, kita hadirkan jinsun qarib bagi insan. Macam mana nak tahu yang mana satu jinsun qarib? Kita habaq dah sebelum ni. Kita belajar bab al-kulliyatu al-khams kan. Jinsun qarib tu apa kan, kita dah takrifkan semua, kita dah kenalkan. Jadi cari jinsun qarib bagi insan, iaitu hayawan, kita hadirkan di zihin makna dia secara penuh. Kemudian faslun qarib, iaitu an-natiq ataupun al-mutafakkir. Faslun qarib pun kita dah kenal, dia punya takrif, dia punya maksud kan. Jadi kita boleh tahulah kan, sebenarnya kita tak faham takrif pun kita dah tahu dah no. Insan je hayawanati kan. Insan hayawanati. Bukan sebab kita tatbik kaedah kan, tapi kita tahu kalau insan mesti hayawanati. Contoh macam seorang baca kitab, yang sebelum tu Tok Guru dia pernah baca kitab tu kan, dia tahulah i'rab kitab tu macam mana, sebab Tok Guru dia habaq dah. Bukan sebab dia tatbik kaedah nahwu yang dia faham. Betul tak? Kes dia macam itulah. Tapi yang penting ilmu apa pun kena faham kaedah kulli tadi ke tidak. Jadi kita tak boleh nak dapat manfaat daripada ilmu tu ataupun
tak faham lah dia ilmu tu. Kan? Sebab tujuan kita mengaji ilmu, semua ilmu ni kaedah kuli, semua makna kuli, tak ada juz'i. Tujuan dia sebab kita nak tatbik dekat juz'iyat. Kan? Kita jumpa juz'i ni, oh yang ni kuli dia macam ni. So aku hukumkan macam ni sebab aku tahu kuli dia macam ni. Dan kuli-kuli tu semua dalam ilmu masing-masing. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu nahwu, saraf, mantik kan. Tu selingan. Qala, ada soalan? Faham kan? Senang ni. Qala kal hayawani an-natiqi bin nisbati ilal insani wa huwa al-haddu at-tam. Tu contoh lah kan. Jadi kaf tu li tamsil. Sebelum ni anda sebut, dalam kelas mantik juga anda sebut, anda kata kaf ni tak ada muta'alaq. Siapa tulis, kena betulkan balik. Sebab yang tepat bukan kaf secara umum. Dia kaf li at-tashbih saja. Tak katalah faqat dalam kitab Ibn Hisham tu, tapi dia sebut tu kaf li tashbih. Yang tak ada muta'alaq tu. Yang ni kaf li tamsil ni. Dia takut silap. Kan, mungkin boleh juga tamsil tapi tak tahu sebab tak jumpa lagi nas. Yang Ibn Hisham sebut tu yang tak ada muta'alaq, huruf jar kaf ni yang li tashbih. Bukan li tamsil. Jadi kena letak muta'alaq kat situ. Letak ni dulu, mubtada dulu. Lepas tu letak khabar. Khabar tu jadi muta'alaq bagi kaf. Wazalika yakunu kal hayawani, atau wazalika kainun kal hayawani. Yang demikian itu adalah seperti al hayawan an-natiq. Al hayawan an-natiq. Jadi hayawan tu jinsun qarib, natiq tu faslun qarib. Bin nisbati, hal keadaan hayawan natiq tu dinisbahkan kepada insan. Insan tu sebagai asyai' ataupun al-mu'arraf, wa huwa al-haddu at-tamu, dan ia adalah had tam. Ulang balik tak apalah. Habis. Disebut juga al-haddu al-tam ni sebagai ma zukira fihi jami'u az-zatiyati. Had tam tu ma zukira fihi jami'u az-zatiyati. Had tam satu had, satu takrif yang disebut fihi padanya akan kesemua az-zatiyati, makna-makna kuli zati bagi satu hakikat. Sebab dikumpul ataupun himpun semua makna kuli zati, satu pun tak terkeluar. Sebab bila sebut jinsun qarib, dia kumpulkan semua makna kuli zati yang mustarakah. Bila sebut faslun qarib, dia menyebut satu makna kuli zati yang tak mustarakah, yang muhtasun. Jadi penuh. Sebab tu dikatakan had tam ni ma zukira fihi jami'u az-zatiyati. Habis. Qala wal haddu an-naqisu wa huwa allazi yatarakkabu min jinsi syai'i al-ba'idi wa faslihi al-qarib kal jismin natiqi bin nisbati ilal insan. Jadi musannif selepas bincangkan had tam, musannif bincang pula al-haddu an-naqis. Kata musannif, dan adapun had naqis, wish ada waw tu, wa huwa allazi. Wa huwa allazi, jadi ayat lain lah pula kan. Jadi had naqis tu nak buat macam mana? Buat macam ni, wal haddu an-naqisu sa'azkuruhu kah? Had naqis aku akan sebut, wa huwa allazi yatarakkabu, dan ia had naqis tu allazi, dia punya khabar, had yang ataupun takrif yang, qaulun syarih yang
Al-qawlu allazi yatarakkabu, tersusun ia, balik pada allazi ia tu, tersusun daripada jinsi asy-syai'i al-ba'idi. Jinsun bagi sesuatu yang ba'id, jinsun ba'id bagi sesuatu, dan juga fasal yang qarib bagi sesuatu tu. Contoh, wazalika yakunu kal jismi an-natiqi binisbati al-insani, demikian itu adalah seperti jisim. Jadi jisim tu adalah jinsun ba'id. Tak. Boleh juga kita nak ganti kan? Ganti apa? An-namu ataupun al-jismu an-namu. Al-jismu an-namu tu jinsun ba'id juga tu kan? Dia kira martabat tu, semakin jauh semakin banyak martabat. Jadi tak kiralah martabat berapa pun. Martabat first, pertama ataupun yang kedua ataupun ketiga kan. Kalau jinsun ba'id martabat pertama, contoh macam apa? Jismun amin lah kan. Jismun amin. Jismun amin tu jinsun ba'id martabat pertama. Lepas tu kalau jismun mutlak, sini jismun mutlak lah ni, jismun semata, yang tu jinsun ba'id dengan martabat kedua. Lepas tu kalau sebut al-jauharu, yang tu jinsun ba'id martabat ketiga, paling jauh. Lepas tu habis dah, tak boleh pi dah. Jadi kosong lepas tu, tak ada apa dah kan. Jadi sebut jinsun ba'id mana pun tak kira martabat berapa pun, janji jinsun ba'id. Jinsun qarib satu je, tak ada lebih. Jinsun qarib yang paling dekat tu, yang tu lah jinsun qarib, yang paling dekat dengan nauk, yang mubasyarah selepas nauk, yang tu jinsun qarib. Selain dia semua baik. Jadi kal jismi an-natiqi, seperti jisim natik. Natik tu faslun qarib dengan nisbah kepada insan. Musannif tak bagi, musannif bagi contoh hak naqis ni dengan jinsun ba'id tambah faslun qarib. Sebab bagi musannif dan juga bagi qudama manatiqah, qaulun syarih macam kita sebut minggu lepas, mesti murakkab. Itu pendapat qudama ataupun Ibn Sina kan. Mutaakhirin apa dalam kitab Syamsiah tu kan, dan juga dalam syarah Qutbuddin Ar-Razi dan juga Syekh Syarih Al-Jurjani mengatakan boleh takrif dengan bukan murakkab, mufrad, sebut satu perkataan ataupun hadirkan satu makna. Jadi bagi depa ni, yang pendapat yang mutaakhirin ni, hak naqis tu boleh dengan faslun qarib sahaja. Hak naqis boleh dengan al-faslu al-qaribu wahdahu faqat. Tak payah ada jinsun ba'id, boleh juga kan. Jadi bila kita nak takrifkan insan, kita takrifkan dengan insan ni adalah apa? An-natiq. Cukup. Qala wa rasmu at-tammu. Saat sebelum tu lupa sebut tadi, dekat wahwa al-haddu at-tammu, dekat situ al-haddu tu lughatan al-man'u. Al-man'u ni halang lah kan. Wa yusamma al-haddu haddan likaunihi mana'a ataupun likaunihi mani'an. Dukhula afradi ghairil mu'arrafi fihi. Yusamma al-haddu haddan, dinamakan akan had tu had. Apa sebab bagi nama had tu had? Sebab dia likaunihi, kerana adalah ia had tu mana'a, menghalang
Sebab tu bagi nama had, sebab had tu kan fil lughati al-man'u, menghalang. Halang apa? Dukhula, masuk. Afradi, afrad. Ghairi, bukan. Al-mu'arrafi, mu'arraf. Fihi, pada mu'arraf ataupun pada hakikat mu'arraf. Jami'an, mani'an. Jami' mani', kita selalu sebut kan, kita selalu dengar takrif ni mani'. Mani' tu mani' apa? Mani' masuk afrad, bukan mu'arraf, bukan hakikat yang kita takrifkan. Jadi bila kita sebut al-hayawanu an-natiq, takrif tu had sebab dia menghalang sesuatu afrad yang ada kat alam kharij ni yang bukan hakikat dia manusia masuk dalam takrif. Kan? Menghalang hakikat kucing ataupun hakikat lembu ataupun hakikat cawan, hakikat apa-apalah yang bukan manusia masuk ke dalam hakikat al-mu'arraf ataupun takrif bagi mu'arraf. Sebab tu nama dia al-haddu dengan iktibar al-man'u tadi. Boleh juga tambah kan? Tambah sikit lagi. Wa khuruja, dan keluar. Afradi al-mu'arrafi anhu, menghalang juga keluar afrad mu'arraf daripada mu'arraf. Jadi dia menghalang dua perkara lah kan. Halang masuk, halang keluar. Halang in, halang out. Halang afrad bukan mu'arraf masuk dalam takrif, masuk dalam mu'arraf, hakikat mu'arraf. Dan juga halang afrad mu'arraf daripada keluar. Tak boleh keluar, duduk dalam. Zaidun, Bakrun, Amrun ila akhirih minal insani dakhilun, kan, masuk ke dalam al-mu'arraf ataupun hakikat insan. Satu pun tak boleh keluar, kan. Sebab tu nama al-haddu. Kemudian nama at-tammu tu sebab apa? Sebab apa? Li'annahu zukira fihi jami'u az-zatiyati, kerana disebutkan di dalamnya had tam tu akan ke semua zatiyat, akan ke semua zati-zati. Makna kulli zati bagi al-mu'arraf. Sebab tu tam tu kan maksud dia penuh ataupun lengkap. Sebab apa lengkap? Sebab dia sebut semua zati. Sebab tu nama dia tam. Sebab apa kita kata dia lengkap? Sebab disebut jinsun qarib dan faslun qarib. Kalau disebut jinsun ba'id tak jadi tam, sebab ada zati yang tertinggal. Kita kata al-jismu an-natiq. Apa yang tertinggal itu? Zaidi belakang. Al-jismu an-natiq, zati apa yang tertinggal kat situ, yang tak sebut. Oh, tu Zaidi kah? Zaidi kah? Zaidi belakang. Hadiah dia dapat asam katok jadi lepak begitu. Tak tahu. Nanti tanya. Dah bukan. Al-jismu an-natiq, kan. Zati, makna kulli zati apa yang tak sebut kat situ. Yang tak sebut kat situ. Makna kulli zati. Tak apa, nanti ni tanya Bali. Bali nanti ni muzakarah dengan dia. Bab kuliah kham. Dia kena recall balik sebab cuti panjang. Oh gitu ngaji. Ngaji apa kitab apa? Ha? Ngaji dengan dia. Ngaji dengan Fauzan. Ngaji kitab apa? Ha? Kitab ni lah. Oh, habis tak? Kuliah kham ngaji tak? Oh tu ngaji. Kan makna kuli ada zati arodi, kan. Makna kuli ada zati, ada arodi. Zati tu yang malaysa kharijan anil haqiqah.
Jadi yang kedua pula. Jadi kalau sebut al-jismu an-natiq, apa, ada sebahagian makna yang tak disebut, apa yang tak penuh hakikat insan tu, ada yang tak sebut. Ada juzuk hakikat insan yang tak disebut kat situ. Jadi tak lengkap. Dia tak jadi tam. Apa dia? Hayawan. Al-jismu an-natiq. Tu masuk tu kat whiteboard. Ada sebut apa kat whiteboard? Kat whiteboard ada tu. Tu namin tu. Namin dah asas. Jadi kalau sebut al-jismu an-natiq sebagai takrif bagi insan, tak cukup. Insan tu ada juzuk hakikat dia yang kita tak sebut. Insan tu apa, mahiyah murakabah, hakikat yang ada juzuk-juzuk yang disusun. Jadi kena sebut semua juzuk. Kan? Kalau tak sebut sikit, setengah tak sebut, tak jadi tam. Kena sebut semualah. Macam mana nak sebut semua? Kena sebut jinsun qarib. Sebab jinsun qarib tu himpunkan jamak semua sekali az-zatiyat. Jadi kena sebut hayawan. Sebab hayawan tu ada al-jismu, an-namin, al-hassas. Kan? Lepas tu tambah natiq, faslun qarib. Kalau sebut jismu saja kan, yang tu kita dah tinggalkan namin dan juga hassas. Jadi bila kita tasawur jisim saja di zihin kita ni, tasawur apa? Tasawur sesuatu yang ada panjang lebar tinggi. Kan, sesuatu yang ada panjang lebar tinggi di zihin, kemudian natiq terus. Kita tak tasawur bahawasanya sesuatu yang ada panjang lebar tinggi itu namin, membesar, dan juga hassas yang ada panca indera. Tak tasawur makna kedua makna tu selepas jisim tu kan. Jadi kalau macam tu, maka kita tak tasawur satu hakikat penuh. Jadi tak jadi tam, tak jadi had tam. Jadi hakikat penuh bitamamihi kita tak dapat. Jadi takrif kita tu ataupun pengetahuan kita tentang majhul tak setepat-tepatnya. Ada juzuk yang kita tak tasawur. Buat kuis lah lepas ni. Tengok faham ke tak? Belakang jaga, belakang ni. Ngaji berapa orang, Hasyih? Ngaji berapa orang? Seorang? Ngaji kat rumah lah. Ada jamu apa-apa tak? Selimut. Masak ke beli? Ada tukang masak dah. Nah, Wali. Ada orang tukang masak dah, bancu hayang tak apa. Kemudian tengok dekat wal haddu an-naqis. Nama had tu macam kita bagi tahu tadi. 5 marrah zikruhu. Naqis tu apa sebab? Li'annahu naqasa ba'du az-zatiyat. Li'annahu naqasa ba'du az-zatiyati. Ataupun naqasa fihi jami'u az-zatiyat. Kerana sesungguhnya naqasa kurang fihi padanya, pada had naqis tu, ba'du sebahagian, az-zatiyati makna kuli zati. Zatiyat tu jamak bagi zati lah kan. Aradiyat tu jamak bagi aradi. Yang kita takrifkan kuli tu apa, juz'i tu apa, aradi tu apa, zati tu apa, sebab dia nak sebut selepas ni. Dia sebut je lah lepas tu zatiyat, dia sebut aradiyat, sebab dia dah bagi tahu takrif sebelum ni. Kita dah faham dah. Tak payahlah dia sebut satu-satu. Zati ni apa-apa, aradi ni apa-apa. Sebut zatiyat cukup. Zati cukup. Aradiyat cukup. Aradi cukup. Sebab kita dah faham dah sebelum ni. Jadi yang tu sebab had naqis, yang tu dia punya sebab lah, yang kita habaq tadi. Qala war rasmu at-tammu.
Yang keempat. 1, 2, yang ketiga. Warasmu at-tammu. Yang pertama had tam, yang kedua had naqis, yang ketiga resam tam. Warasmu at-tammu. Habaq dululah sebab kan. Sebab apa resam, sebab apa tam. Ar-rasmu lughatan al-asaru. Asar, kesan. Ataupun alamat. Al-asaru wal alamatu ala asyai'i. Kesan ataupun alamat ataupun tanda kan. Bagi sesuatu. Bagi apa? Bagi sesuatu. Sesuatu tu hakikat. Jadi nama resam sebab ta'rif birasmi ni ta'rif dengan menyebut khassah. Khassah tu apa? Siapa boleh jawab? Buat kuis. Aman, jawab sikit. Binatang apa khassah ni? Boleh makan kan binatang? Khassah ni makna kuli lah kan. Aradi. Lepas tu yang khusus. Khusus untuk satu hakikat. Abang itu kalau orang tanya kan khassah ni apa? Dia makna, satu makna kat zihin kita ni. Lepas tu dia kuli. Lepas tu dia aradi. Satu lagi dia apa? Muhtasun atau khassun li haqiqatin wahidatin. Makna kuli, aradi, khusus bagi satu hakikat, tak ada pada hakikat lain. Yang tu khassah. Memang ambil masa pun, take time untuk faham secara mahir ataupun secara orang tanya tu boleh jawab direct. Take time kan. Dan kalau nak cepatkan time tu, buat muzakarah lah kan. Cuba sebut dekat orang lain. Bila kita sebut kat orang lain ni lagi lekat kuat lah insya-Allah. Malu apa buat pi. Orang nak kata apa pun. Kita kalau niat betul, kita tak takut orang nak kata apa pun. Betul tak? Nak kira takut kan? Takut ni mengajak ni. Jadi resam tu dia takrif yang menyebut khassah. Kan? Dia menyebut sesuatu makna yang aradi. Aradi ni kita sebut sebelum ni, sesuatu yang kharijun an haqiqatin. Dia bukan juzuk hakikat. Dia sifat bagi hakikat yang ada pada hakikat. Dia luar, ciri luaran. Dia ciri lah kira. Dia ciri. Sifat ataupun ciri bagi satu hakikat yang ada pada satu hakikat itu saja. Muhtasun. Kan? Disebabkan dia tu luar, kita panggil dia alamat ataupun asarun. Tunjuk. Alamat ni sesuatu yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan hakikat. Jadi dhahik tu menunjukkan kepada insan. Dhahik menunjukkan kepada insan ataupun mentujukan, melorongkan kepada insan. Sebab tu nama dia khassah. Sebab tu kita panggil dia tu rasmun ataupun asarun ataupun alamatun. Ta'rif dengan resam, at-ta'rifu bi rasmi huwa at-ta'rifu bi al-khassati. Kan? Ta'rif bi rasmi, ta'rif resam ni sama ada naqis ataupun tam. Ta'rif yang menggunakan al-khassah ataupun menggunakan makna kuli aradi. Ara'am pun boleh. Tapi dengan syarat himpun. Himpun sampai jadi khusus. Kalau satu saja umum merujuk pada banyak hakikat tak boleh. Sebab dia tak bagi faedah tamyiz. Jadi tu sebab tasmiyah resam. Faham kot kan? Sebab resam tu guna khassah. Khassah tu adalah asarun ataupun alamatun ala al-mahiyah. At-tammu, sebab apa nama tam? Sebab dia tasbih. Tasbih resam tam ni dengan had tam. Limusyabahatihi ay limusyabahati ar-rasmi at-tammi bi al-haddi at-tammi
Fi tasbih tu pada apa kan? Kena ada wajah syabah lah kan? Fi fi zikrihi jinsun qaribun wa juz'un muhtasun. Ulang sekali lagi. Sumiya ar-rasmu at-tammu rasman taman, ataupun yusamma taman li musyabahatihi, musyabahah resam tam, bi al-haddi at-tammi fi pada zikri sebut fi zikri al-jinsi al-qaribi, fihi padanya, wa juz'un muhtasun dan juga juzuk yang khusus. Dia tasbih situ walaupun dia tak sama dekat mana tak sama? Tak sama dekat satu faslun, satu khassah. Sebab tu nak sebut juz'un muhtasun, tak sebut faslun. Sama dekat jinsun qarib, sebut jinsun qarib. Jinsun qarib sebut dekat had tam, jinsun qarib juga sebut dekat resam tam. Faslun qarib juzuk muhtas khusus sebut dekat jinsun qarib. Khassah sebut dekat resam tam. Jadi juz'un muhtasun, beza dekat situ, satu faslun, satu lagi khassah. Khassah tak ada qarib baik no. Ada juga, tak ingat. Nak tengok dia ni. Ada soalan ke? Qala wa huwa allazi yatarakkabu min jinsi asy-syai'i al-qaribi wa khawasi al-lazimati lahu. Dan ia adalah resam yang, ataupun dan ia adalah qaulun syarih yang, wa huwa al-qaulu allazi, qaulun ataupun qaulun syarih yang yatarakkabu tersusun ia allazi ataupun resam tam tu min daripada jinsi asy-syai'i al-qaribi, jinsun qarib bagi sesuatu tu, juzuk pertama bagi resam tam, tambah wa khawasihi dan khassah ni secara literal dulu. Khassah hi balik pada mana? Balik pada syai' kan. Dan khassah bagi syai' al-lazimati yang lazim ia khassah tadi, lahu baginya syai'. Jadi secara literal ataupun secara direct kat sini, secara zahir, musannif gunakan khawas. Khawas ni jamak bi khassah kan, jamak kan, jamak bi khassah. Khassah tu kita sebut tadi makna kuli, aradi, mukhtas bi haqiqatin wahidatin. Jadi bila musannif sebut secara zahir kat sini khawas, khassah yang lazim, mesti kena lazim. Disebut kat sini mesti kena lazim, tak boleh mufariq. Sebelum ni kita bincang khassah ada dua kan, lazim dan mufariq. Nak guna kat sini lah, bukan saja taksim kan. Secara zahir musannif sebut khawas. Jadi adakah resam tam ni kena ada beberapa khassah, dua paling kurang? Jamak dalam mantik kan dua dan ke atas kan, bukan tiga kan. Adakah dua dan ke atas khassah wajib? Bukan kan. Dalil mana dalil? Qarinah. Aman. Qarinah mana? Yang kata bukan tu. Maksud bukan tu satu dah cukup lah. Khassah satu dah cukup dalam resam tam. Qarinah dia dekat contoh. Musannif bagi contoh kat situ, kal hayawani ad-dhahiki
fi ta'rifil insani. Dhahik tu satu saja. Khassah satu ya kan, sebut dhahik ya. Jadi tak payahlah ada dua ataupun lebih. Jadi wa khawasihi allazimati lahu ay wa khassatihi. Dalam kitab adalah kan apa jawapan daripada pihak musannif ataupun taujih dari sudut nahu untuk memberi maksud khassah tu satu je nak. Nak tak ingat, dia tengok dalam syarah kalau siapa nak tengok. Dekat idofat tu. Lahir taujih dia kesimpulan nak bagi tahu kata khassah satu cukup, bukan 2, 3 dan lebih. Jadi di sisi manatiqah, resam tam tu terbentuk daripada jinsun qarib dan satu khassah, kurang-kurang. Lebih boleh ke tak? Boleh. Lebih boleh. Dia tambah mubalaghah ataupun dia tambah lebih kenal, lebih makrifah. Khawas tu pula musannif sebut sini al-lazimah. Jadi tak boleh ataupun mengeluarkan ihtiras daripada khassah yang mufariq, yang mufariqah. Mulazimah tu yang tak bercerai daripada mahiyah lah kan, hakikat. Mufariqah tu yang bercerai. Kita dah habaq sebelum ni. Jadi qala kal hayawani ad-dhahiki fi ta'rifi al-insani. Demikian itu adalah seperti hayawan dhahik. Hayawan tu jinsun qarib, dhahik tu khassah lazimah. Jadi kena tambah sikit ad-dhahiki tu bil quwwah. Ad-dhahiki ay bil quwwati. Nak keluarkan bil fi'li, sebab bil fi'li tu khassah yang mufariqah. Yang lazimah yang bil quwwah. Pada ta'rif insan. Ada soalan? Ada soalan Zaidi? Zaidi belakang. Orang ni mampu kan? Mampu ah? Boleh lah, boleh terjemah lah mampu. Kalau bil ni kita terjemah. Bil fi'li ni tahakkuk subut. Bil quwwah ni itu kita takrif apa? Yang bahasa Arab tu. Hala adamihi tu. Ha? Ingat? Imkanu syai'in hala adamihi ataupun imkan saja. Itu takrif imkan, apa barangkali ataupun potensi, berpotensi. Mampu tu boleh lah tapi jauh sikit. Terjemah lagi bagus potensi, ada potensi. Ada keberangkalian. Nak dekat sama macam malakah tu. Ada malakah, cuma tak zahirkan. Ataupun suluh kan, suluhun dalam tauhid. Kemas Zaidi ni, kita tanya dia, tanya kita balik. Dia counter strike. Serang counter balik, balas balik. Ada soalan lain? Siapa ada soalan? Tak ada, kita teruskan. Ini kita perhabis tajuk ni lah kan, Qaulun Syarih ni. Qadiyah ni nanti lah, minggu depan pula kan. Kau macam mana ni Bali? Mantik ni tak boleh panjang-panjang kan. Lagi pening. Tak pening kan kalau siapa yang minat kan. Qala wa rasmu an-naqisu wa huwa alladhi yatarakkabu min aradiyatin takhtassu jumlatuha bihaqiqatin wahidatin. Nama resam seperti yang kita habaq sebelum ni 5 marra zikruhu an-naqisu
Sebab apa? Sebab li'annahu naqasa fihi apa? Ba'duma fi ar-rasmi at-tammi. Sebab dia kurang lah kan. Li'annahu naqasa fihi ba'duma zukira fi ar-rasmi at-tam. Dia kurang sikit sebab dia sebut tak sebut jinsun. Resam naqis ni tak sebut jinsun. Resam tam sebut jinsun dengan khossah. Resam naqis sebut khossah, tak sebut jinsun. Jadi dia kurang dekat juzuk mustarak, iaitu jinsun. Wa huwa allazi, dan ia resam tam tu allazi, resam yang yatarakkabu, tersusun min daripada aradiyatin, makna kuli aradi, Jadi umum lah kat sini kan. Makna kuli aradi ada dua, khassah dengan arad am. Tak, kat sini tak sebut pun khassah ke arad am ke, sebut aradiyat, jadi umum. Tahtassu, terkhusus. Fa'il jumlatuha, jumlahnya, jumlah tu majmu', ai majmu'uha. Majmu' himpunan, himpunan ha tu aradiyat tadi. Dia sebut aradiyat tu yang mana terkhusus. Himpunan aradiyat tadi bihaqiqatin wahidatin, terkhusus tadi tu pada satu hakikat. Sebenarnya paling simple, resam naqis sebut satu khassah, wabas, habis kan. Sebut satu khassah cukup. Sebut apa? Sebut dhahik je lah kan. Menurut ulama yang membenarkan takrif mufrad, tak payah tarkib, tak payah murakkab. Disebabkan Musani pegang dengan pendapat bahawasanya takrif mesti murakkab. Jadi kena letakkan beberapa aradiyat. Dan antara aradiyat tu boleh yang arad am. Boleh yang arad am yang kita himpun-himpun. Bila kalau satu arad am dia umum. Contoh kita kata masyin, umum kepada banyak hakikat, bukan khusus kepada manusia, insan. Sebab dia umum lagi kepada apa? Ular. Ular masyin. Masyin lah. Ular masyin tak? Jalan cara dia lah kan. Jalan dipanggil masyin ala batnihi, jalan atas perut. Ingat muhung lah, betul lah dalam kitab beritahu gitu. Tak tahulah secara mantik tu, sebab dalam mantik dia sebut masyin ala batnihi. Jadi dia masyin lah, masyin atas dia perut tu, jalan. Nak tahu apa ular rasa, kita try tengok. Jalan tengok. Siapa yang kembung perut tu boleh buat ni. Kalau macam Bali tak boleh, kena heret. Siapa yang kembung tu, yang ada penyakit perut kembung, tu masih ala bagnihi juga tu. Tapi dengan dalam gaya yang berlainan, lompat-lompat. Jadi ular ni masyin jugalah, ala bagnihi. Jadi dia tak khusus kepada insan kan. Dia kena dekat ular sama kan, sukban. Dan kena juga kepada haiwan lain kan, macam rusa kan, rusa nani. Kena dekat orang hutan. Ila akhirih lah minal hayawanat. Kalau sebut masyin saja tak jadi. Sebab masyin tu aradun amun. Apa maksud aradun am? Makna kuli aradi yang ummu, haqaiqa mukhtalifatin kan. Ara'am tu makna kuli aradi yang umum kepada banyak hakikat. Sebab dia kena dekat ular dan juga manusia dan lain-lain.
Kalau sebut masyin saja dalam resam naqis, tak jadi. Tak boleh. Sebab tak memberi faedah tamyiz. Jadi kena sebut beberapa. Boleh juga nak sebut ar-ra'am ni dalam takrif dengan syarat kena sebut beberapa. Majmu' campuran tu menyebabkan jadi khusus. Yang tu yang akan dibagi dalam kitab ni oleh musannif. Sagi dibagi takrif. Yang dibuat contoh kat sini, musannif akan sebut contoh bagi resam naqis ni beberapa ar-ra'am yang dihimpunkan sekali membuatkan jadi khusus kepada satu hakikat. Yang tu maksud takhtassu jumlatuha bihaqiqatin wahidatin, makna-makna kulli aradi. Kalau yang am tu kita himpun-himpun menyebabkan jadi khusus kepada satu hakikat. Kalau sebut satu saja masyin tak jadi. Kalau sebut beberapa masyin, lepas tu bagi ar-ra'am yang lain selain daripada masyin, akan jadi khusus untuk satu hakikat. Saya tengok contoh. Ka qaulina fi ta'rifil insani innahu. Kat situ annahu ke innahu? In juga. Apalah. Boleh kot, no? Boleh innahu. Demikian itu seperti perkataan kita, ucapan kita fi dalam mentakrifkan insan, bahwasanya dia insan itu adalah masyin ala qadamaihi. Satu sebut ar-ra'am satu tu. Apa maksud? Masyin ala qadamaihi, jalan atas dua tapak kaki. Qadam tu boleh dengan maksud tapak kaki. Nampak lebih tepat dekat sini sebab ada ala, atas tapak kaki. Boleh juga dengan terjemah kaki. Jalan atas dua tapak kaki. Sebut dua sekali. Jangan sebut tapak kaki saja. Atas dua tapak kaki. Sebab nak mengeluarkan binatang-binatang yang berjalan atas perut. Kan? Macam sumban tadi ni. Dan juga nak mengeluarkan binatang-binatang yang berjalan atas empat tapak kaki. Macam rusa nani, macam harimau, macam singa. Masuk hutan lah, banyak. Tapi masih umum kan? Sebab memasukkan hayawan yang jalan atas dua kaki. Macam ayam, macam bird, burung. Waktu dia cari makanan tu dia jalan atas tanah. Jalan tu dua kaki lah. No? Betul Im? Im duk fikir mesyuarat ke apa tu? Hey, bahaya ni. Tak boleh fikir mesyuarat dalam kelas ni. Lawak Lawak sikit-sikit boleh kan? Tak boleh banyak-banyak. Kau macam mana, Aman? Kemudian aridu al-asfari. Aridu al-asfari. Apa maksud? Asfar tu bukan kejayaan. Asfar tu kuku. Kuku. Arid tu macam mendatar. Aridun macam mendatar. Idhofat sifat kepada mausuf. Ai al-asfaru al-aridatu. Kuku yang mendatar. Mengeluarkan binatang yang kuku dia tak mendatar. Macam burung yang kuku dia tu disebut mudawwar. Mudawwar ni melengkung. Melengkung. Kuku ayam, kuku burung melengkung. Kuku manusia macam mendatar sikit, ada mendatar juga kan. Lengkung ada jugalah kan, tapi mendatar juga. Dan juga kuku faras pun mendatar. Faras. Jadi ni ar-ra'am ni sebab tak khusus pada satu hakikat. No? Tak. Tapi kalau kita campak masyin ala qadamaihi dan aridul asfari, jadi khusus lagi. Jadi khusus kepada manusia ke tak? Kan campak dua ciri ni. Nampak ada tu makin khusus tu. Kan? Sebab kalau burung dia dah terkeluar dah, tak apalah. Burung dia dua kaki.
Kemudian dia tu kuku bukan mendatar, dia terkeluar bila ada aridu al-asfari, dan juga ayam. Lepas tu kalau faras, kalau sebuah aridul asfari saja dia masuk, kita nak keluarkan dia tu ada ciri masyin ala qadamaihi, dua kaki. Kalau ular ular keluar dua-dua keluar, kuku pun tak ada. Asfar pun tak ada, aridah lagi lah tak ada kan. Sebut lagi tak cukup lagi, sebut lagi tu. Tambah lagi kan. Padahal cukup dah. Dah tahtasu bi jumlatiha bi haqiqatin wahidatin dah. Tapi musa ni sebut lagi. Nak habaq kata apa? Nak isyarat kata boleh tambah lagi. Walaupun dah cukup, tapi boleh sebab nak mubalaghah, nak lebih-lebih dalam mentakrifkan ataupun membezakan, tambah maklumat tentang satu hakikat. Badil basyarah kan, badil basyarati. Badi tu apa? Daripada bada. Bada yabdu, buduwatan. Badi isim fa'il. Apa maksud? Ai zahara, zahirun. Jadi badi tu zahirun. Al-basyarah ai al-jildah. Adapun al-jaldah, jadi zahiru al-jaldati. Zahir tu nampak lah, nampak terzahir. Basyarah tu kulit. Yang ni pun idafat sifat kepada mausuf, jadi boleh bagi terbalik. Ai al-basyaratu al-badiyah. Ataupun al-jildatu al-badiyah. Kulit yang nampak. Kulit yang ternampak, terzahir. Sebab apa yang nampak? Sebab bulu tak berapa nak lebat. Manusia bulu dia tak sampai melindung kulit. Tak tahulah kalau setengah orang yang macam orang hutan, tak tahulah kan. Ada? Tak ada kan? Tidak, dia orang hutan lebih. Badil basyarah ni masuk juga ular. Ular tak ada bulu terus. No? Ular kan? Ada bulu tak? Tak ada. Jadi nampak jelas dia punya kulit. Termasuk juga apa lagi? Apa-apalah yang kulit dia nampak jelas. Ikan. Kulit ke panggil tu? Panggil sisik. Yang penting dia ni ar-ra'am sebab dia memasukkan hakikat yang lain. Badil al-basyarah, bukan khasah tu, dia ar-ra'am. Tapi bila dihimpunkan sekali dengan yang dua sebelum dia tu, dah jadi tahtasu jumlatuha bihaqiqatin wahidatin. Tambah lagi mustaqimu al-qamati. Mustaqim tu lurus. Qamah tu badan. Al-badan. Juga idafat sifat kepada mausuf. Jadi al-qamatu al-mustaqimatu, badan ataupun tubuh badan yang lurus. Sebab tulang belakang kita ni lurus. Nak keluarkan macam orang hutan, dia ada bongkok sikit. Bongkok sikit orang hutan. Monyet bongkok sikit. Bongkok ke tak monyet? Kan duduk gitu. Kan try pergi tengok monyet lautan. Kerau kan? Tengok gaya dia kan? Kau sebab tangan dia berat? Tak tahu. Tapi tak apalah, ni badan lurus lah ni. Badan lurus, tough elok. Ahsanat fi ahsani taqwim kan? Fi ahsani taqwim manusia. Dalam falsafah sebut insan ni mizaj ataupun campuran hakikat yang paling muktadil. Kan, campuran unsur yang paling muktadil. 4 unsur tu. Mizah yang paling muktadil. Disebabkan tu dia berhak ataupun Tuhan bagi nafsun natiqah. Dan manusia yang paling, dalam kalangan manusia ni, yang seorang yang paling muktadil dia punya mizaj ni istilah falsafah campuran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebut insanun kamilun. Kemudian tambah lagi dhahakun bitab'i ay bil quwwati. Bitab'i itu bil quwwah,
secara tabiat, secara quwah, secara imkan. Maksudnya ada sifat tu secara asal. Sifat ad-dhahaku, dhahaku tu dhahikun lah kan. Sirah mubalaghah daripada dhahikun. Apa sebab sirah mubalaghah kat sini? Tak tahu. Tak jumpa lagi dalam kitab. Mungkin ada, tak jumpa. Tapi dia nak bagi tahu kat sini dhahikun. Dhahikun tu ataupun dhahakun bitab'i, yang tu khassah. Kan? Bukan ar-ra'am tu. Sebab dia ni makna kulli aradi mukhtasun bi haqiqatin wahidatin. Mana ada kat hakikat lain selain manusia kan? Dhahikun. Kita dah ulang banyak kali sebelum ni contoh dhahikun ni. Mana ada kat lembu kan? Tidak, dia pergi gelak lah kita. Dhahikun tu apa kita sebelum? Senyum. Bukan senyum, seronok. Gembira kan? Gembira. Senyum bukan. Lembu tak seronok kot. Tak ada perasaan. Lembu tak ada perasaan. Dia dhahikun ni khusus untuk satu hakikat, iaitu insan. Jadi dhahakun bitab'i adalah khassatun, bukan ar-ra'am. Jadi sebenarnya sebut dhahakun dah cukup dalam takrif resam naqis ni. Kan? Tapi musannif berpegang dengan resam ataupun takrif mesti murakkab. Pendapat al-qudama ataupun yang disebut dalam kitab Ibn Sina macam tu. Jadi kena ada tambahan nak bagi jadi murakkab. Tak boleh sebut satu je, kena sebut beberapa. Jadi sebut dhahakun, sebut tambah lagi. Tambah banyak pula tu kan. Nak habaq kata banyak tu sebab nak habaq kata macam nak habaq sebab nak mubalaghah. Boleh nak mubalaghah ataupun nak lebih-lebihkan pengetahuan tentang sesuatu. Tapi kalau ikut syarat yang musannif pegang dekat sini, cukup dengan dhahakun bitab'i dengan mustaqimu al-qamati contohnya lah kan. Cukup. Dua dah cukup. Kan? Ataupun 3 ke ni, bagi sampai 5 ni. Semua ni 5 ciri, 5 makna kuli sebut kat sini. 5 makna kuli aradi sebut kat sini. Masyin, lepas tu aridul asfar, lepas tu badi, lepas tu mustaqim, lepas tu dhahakun, 5. Habis ya? Ada soalan? Saya rasa menangkis ni terakam khosatun wa khosatun. Khosatun? Dengan khosatun. Dengan khosatun. Dah ni sebut sini aradi, makna kuliah aradi. Tak kira lah makna kuliah aradi tu khassah ke ataupun ar-ra'am. Yang penting campak-campak makna kuliah aradi tu menyebabkan jadi khusus pada satu hakikat. Tahtasu jumlatuha, campak-campak semua tu jadi khusus. Selagi tak khusus, lagi itulah main campak-campak. Kan? Sebut satu cukup dah kan khassah tu, dhahakun tu. Cuma musannif ambil syarat qudama kan. Tak boleh mufrad, kena murakkab dalam takrif. Sebenarnya dia ada sebab kenapa yang qudama kata kena tarkib tu. Ada sebab. Sebab dia kembali kepada fikir tu. Tartibu umurin. Umur tu beberapa. Dan nak susun sesuatu, nak susun benda-benda, kena ada benda-benda banyak. Orang tak kata susun satu je, susun beberapa. Bila nak ada kemudian dan dahulu, mesti kena ada beberapa kan. Susun tu ada dahulu kemudian. Dia dari situlah yang jadi takrif tu kena murakkab tu. Daripada situ. Lagi ada soalan? Minta faham. Nak ajak kena nak bagi faham juga. Hak yang nak ajak tu nak bagi faham, cita-cita kan. Yang belajar pun kena ada cita-cita juga nak faham noh. Tidak tak jadi ke noh. Malah yang cita-cita yang ada dekat orang yang belajar tu kena dulu sebenarnya, dan dia seorang dah cukup dah. Sebab ada kat dia. Betul tak? Sebab diri dia kan. Kalau yang ajak tu dia tak bagi faham, ajak je lah. Tapi yang belajar tu nak faham, dia akan dapat juga faham, dia akan cari. Kalau guru tu nak bagi faham, lagi senang proses dia nak faham. Tapi kalau guru tu tak mau bagi faham, murid pun memang tak mau faham. Kan? Memang tak faham hati-hati lah kan. Tapi kalau guru nak kalau guru nak bagi faham,
Murid tak mau faham. Tak faham lah. Sebab duduk kat dia. Dia yang mengawal nafsun diri dia kan. Jadi yang kehendak nak faham dekat orang yang belajar kena lebih apa, ataupun lebih aula daripada yang mengajar. Ngaji apa ilmu pun matlamat nak bagi faham dan guna untuk kehidupan dunia akhirat. Kalau tidak, kalau tak faham nak buat apa kan, tak boleh guna. Tak dapat manfaat. Mengaji saja di kelas. Jadi siapa tak faham boleh tanya. Siapa tak faham boleh tanya, kita jawab. Jangan duk malu kan. Saya pergi malu pula. Orang lain faham dah, aku tak faham dah pula. Saya kantoi kalau aku tanya kan. Kalau Resan Nakis tu, dia bagi faedah tamyiz je. Kan? Kalau Resan dia bagi faedah tamyiz dengan ma'rifah, ba'dul al-fiqh. Kalau Hasham, dia tamyiz tu otomatik lah. Dengan semua mahiyah. Tasawuf semuanya. Kalau Hak Nakis. Dua tu dapat. Ma'rifah ba'du lah. Ma'rifah ba'du az-zatiyati. Kemudian tamyiz dapat juga. Tamyiz ni semua dapat. Tamyiz empat-empat tu dapat. Kan? Ma'rifah hakikat penuh tu hak tam saja. Ma'rifah sebagai hakikat ada dekat had naqis. Lepas tu resam tam. Sebab resam tam sebut sebahagian hakikat, iaitu hakikat yang berkongsi. Sebut zati yang berkongsi. Ni penting ni, sebab dalam ilmu apa-apa pun, dalam bab dalam kitab kita ilmu apa pun, mesti dimulakan bab tu dengan takrif. Kan? Bab al-hal dalam nahwu kan. Bagi takrif hal tu apa. Sebab nak bagi kenal hakikat hal dan juga tamyiz hal daripada selain hal, seperti sifat, naat, seperti tamyiz, seperti fa'il ila akhirih. Mai masuk apa kitab tauhid, masuk bab apa? Bab sirat ke? Permulaan bab tu bagi tahu sirat tu apa? Takrif kan? Bab rasul tu apa? Takrif. Bab nabi tu apa? Apa beza dengan rasul? Tamyiz. Semua tu ada jinsun, ada faslun, ada khassah, semua ada. Kan? Masuk kitab apa ke? Kitab fiqh kan? Bab solat, bab taharah, bab ayat. Bab ayat mutlak kan? Ada takrif. Apa takrif? Takrif tu had ke apa? Resam ke apa kan? Semua. Sebab tu mantik berkaitan dengan semua ilmu. Patah Cina kata, patah Cina apa lah, yang ditranslatekan ke bahasa Melayu kan, bodoh 5 minit lebih baik daripada bodoh seumur hidup. Bodoh 5 minit lebih baik daripada bodoh seumur hidup. Dengan maksud kan, dalam kelas hari tak faham, tanya apalah 5 minit tu, nampak bodoh sat. Orang nampak bodoh dia ni. 5 minit je pun. Lebih baik daripada tak tanya kan. Tak tanya bodoh sepanjang hidup. Boleh lah kalau nak salin kota Cina tu kan. Jadi siapa tak mau bodoh 5 minit, tanyakan. Siapa tak mau bodoh 50 tahun, tanyakan. Tapi kalau yang tanya tu tanya soalan susah, dia nampak pandai lah pula kan. Pandai 5 minit. 5 minit je pun. Pandai 5 minit. Pandai 5 minit tak semesti pandai seumur hidup. Dengan maksud siapa yang duk tanya soalan nampak canggih tu, nampak pandai 5 minit tu, tak mesti dia pandai seumur hidup kan. Tukar balik, patah. Ada tak soalan? Tak ada lah. Ni soalan bodoh ke soalan pandai ni? Yang 2 minit ni kan?
Dia kan untuk khas manusia kan. Dohik kan khas Ha? untuk manusia saja. Ha. Kenapa yang rasam hitam tu tak boleh untuk bil fi'li? Maksudnya kan Bil fi'li. Misalnya dohik tu bil kuah saja. Oh, sebab takrif resam naqis tu kan sebut tadi dia nak apa, sorry, resam naqis pula. Resam tam dia nak khossah yang lazimah kan? Kan? Jadi dohik bil quwah tu yang lazim kalau bil fi'li. Mufarid. Yang dekat naqis, resam naqis tu pun samalah. Dhahakum bi tab'i. Tanya yang mana ni? Tam tadi kan. Kan sebut situ dalam takrif resam tam tu wa huwa allazi yatarakabu min jinsi asyai' al-qaribi wa khawasihi al-lazimati. Khassah yang lazim tu khassah yang itu mai tak? Ke khassah lazim kan khassah yang tak bercerai. Tak boleh bercerai daripada hakikat sesuatu. Sentiasa duduk dengan hakikat. Dia bukan juzuk hakikat. Bukan duduk dalam, duduk luar. Tapi duduk sekali. Macam karkum. Cari dalam Google karkum tu apa. Duduk sekali kan. Tak boleh bercerai. Nanti delete lah kan. Nanti nak sebar kat mana-mana ke, delete tang karkum. Dia sentiasa duduk mana pun sentiasa duduk sekali. Kalau dhahik bil fi'li, dhahik bil quwah duduk sekali. Sebab dhahik bil quwah tu kebolehan lah, ataupun potensi ataupun kemampuan untuk untuk gembira ataupun boleh gembira. Kalau gembira bil fi'li tu, waktu gembira tu sajalah. Waktu natijah dapat jahit ke? Tengok natijah kan, jahit. Waktu tu gembira. Waktu tu berlaku gembira bil fi'li. Muncul gembira di hati dia. Sebelum tu gembira ke tak? Sebelum tengok natijah. Waktu tu ketak. Duk dak. Tak gembira pun, ketak, takut lagi ada. Sebab cukup makan je tadi. Kan? Tengok jahit. Seronok bukan main. Aku tadi bodoh-bodoh lah kita. Seronok lah waktu tu kan. Selepas tu tak gembira dah. Selepas tu main game balik kan. Jadi bil fi'li tu tahakkuk ataupun terjadi ataupun waktu ada tu, sebelum ada tu bil quwah. Jadi kalau kita ambil bil fi'li, dia tak jadi lazim. Dia bercerai, dia tak ada, saat ada, saat tak ada. Kalau bil quwah ni sentiasa ada, sebab dia insan ni dia ada sifat ta'ajub dan ada sifat natik. Sebab tu ada potensi gembira, sebab ada natik berfikir. Disebabkan ada natik, kita ada potensi untuk gembira dan ta'ajub. Ni ada natik. Dhahik bil quwah kan? Tak. Bil fi'li pun tak, bil quwah pun tak. Sebab dia tak ada natik. Jadi kita kata cawan ni, gelas ni tak ada sifat dhahik bil tab'i ataupun bil quwah, sebab dia tak ada sifat natik. Insan tu kita kata ada sifat dhahik bil quwah sebab dia ada natik. Sebab gembira tu far'un min at-ta'ajjub, dan ta'ajjub tu far'un min an-nutq. Habis. Ta'ajjub tu kagum. Duk fikir-fikir, terjemah dia kagum. Kagum. Tapi rasa macam boleh tukar lagi. Tak ubah tepat kot. Lagi ada soalan lain? Soalan. Ada sifat bilku di bawah dan sifat bilku ni kena ada sifat bilku kan? Kena ada bil quwah dulu. Sejam 50 minit. Boleh berhenti lah ni. 10 minit lagi. Seorang 5 minit. Dua orang. Resam nafis ni, kalau kita ambil takrif tu, kita merokat, takrif yang merokat. Kalau kita ambil Arab khas, buat banyak-banyak boleh tak? Boleh? Kalau ada dah khusus dah, tapi nak tambah lagi boleh? Boleh.
Hmm? Kan isu pasal itu. Dah tu faslun. Pasal ini. Yang kosong dia banyak. Muta'ajib tu. Muta'ajib tu kan khassah. Muta'ajib khassah bagi insan, lepas tu dhahik pun khassah bagi insan. Boleh dua-dua tu, tapi dia masih lagi resam naqis. Kan? Kalau tambah jinsun ba'id pun tetap naqis. Jinsun ba'id tambah dengan khassah jadi resam naqis. Yang resam tam ni jinsun qarib saja tambah dengan khassah. Kalau kita buat apa, proses kali tu dia mesti tamyiz. Kalau tamyiz tak edit ada. Tak jadi. Sebab tu yang secara umum sebut dalam mantik ar-am tu tak boleh guna secara umum. Secara khusus dengan syarat kita himpun jadi satu khassah. Boleh. Macam kat sini. Kat sini ni sebenarnya ada dua khassah tu. Sebab satu khassah tu dhahakun tu. Satu lagi khassah himpunan ar-am yang sebelum dia tu. Jadi ada dua khassah. Sebenarnya pada hakikat ada dua khassah kat situ. Lagi soalan? Ada soalan? Dulu waktu kelas first, Nuh pergi belakang. Ada kira-kira 100 ni. Mampu nak terang kan? Nak kena menjerit sikit. Sebab waktu tu tak ada ni kan? Oh 100 kan, ramai. Kejut pun ada. Takut pun ada kan? Takjub tak ada lah. Takjub ada sikit. Cuma takjub tapi tak seronok pula no? Kan? Belakang. Mai habis tu. Celah-celah mana tak cerok mai. Tapi kita dah bajet dah. Sebab kita berpengalaman lah. Awal-awal memang pun akak lah. Last kali tinggal orang rumah ni. Tak boleh keluar di mana. Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أمة عظيمة تنتظركم